أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، واحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إن شاء الله kita sambung balik pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah pada fasal air-air yang dimakruhkan. Air-air yang dimakruhkan di sini dengan makna air musyammas. Baik. Cuma muslimat, kita perlu tahu sikit bahawa kita ulang kaji sikit orang kita baca pagi tadi, iaitu tentang air mutaghayyir. Apa itu air mutaghayyir? Air mutaghayyir ni iaitu air yang digunakan, air yang bercampur dengan benda suci. Air yang bercampur dengan perkara suci, yang mana perkara tersebut, air yang bercampur dengan benda suci, yang mana bercampur dengan benda suci tadi sehingga menyebabkan berubah sifat air. Bila sebut sifat air, maka bau, rasa dan warna, yang mana perubahan tadi perubahan yang banyak. Sekiranya perubahan yang sedikit, maka dia tidak akan menjadikan air tadi mutaghayyir, kekal mutlak. Dan juga mestilah bercampur tadi dengan benda yang mukhalid. Ni jadi satu persoalan bila kita sebut mukhalid, mujawir. Apa maksud mukhalid? Mukhalid ni mukhalid iaitu sesuatu yang tidak kita boleh pisah daripada air. Yang ni benda air, bila kita tengok dengan mata zahir, kita tidak boleh membezakan di antara air dengan benda tu. Itu makna mukhalid. Adapun mujawir ni sesuatu yang boleh kita beza lagi dengan mata kita. Contohnya minyak. Minyak hukum mujawir. Sebab apa? Sebab minyak ia akan terasingkan dengan air. Jadi kita boleh beza dengan mata kita. Ataupun kayu. Walaupun dia akan merubahkan sifat air, tapi kata para ulama, hukum dia kekal mutlak. Jelah. Dan dima'ah, kita belajar tadi, kita ulang kaji sikit. Dima'ah pada berubah dengan garang laut ataupun tanah. Walaupun sekalipun dilepar. Adapun kalau tuhluk ni, lumut, hak tu bukan dilepar. Kalau kita lepar, dia tidak memada. Faham? Dan dima'ah juga pada benda lam yustaghni anhu, benda yang tidak boleh elak daripada dia. Benda yang tak boleh elak ni macam dia, tempat hak lalu, tempat hak menetap, dia kekal lama ataupun lalu, hak tu dima'ah, berubahan dengan sebab benda tu. Dan juga perkara mujawir juga dima'ah. Alhamdulillah, nota ba'ai ni Ustaz Hafizuddin kita siap tulis dah. Ana tulis di whiteboard ni, Ustaz Hafizuddin salin balik semua sekali, patut tambah-tambah, ana tambah isi sikit. Jadi Ustaz Hafizuddin salin balik. Mana-mana sahabat hok nak tengok boleh tengok, dalam tu ada di talk dalam grup. Kalau ada nak baki, ada pun nak tambah, maklum baliklah, kerana tidak masalah, kita boleh bincang dan kita boleh muzakarah. Baik, sambung. Bismillah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Faslun fil ma'il makruh. Yukrahu shadidus sukhunah. Dan makruh pada mana? Makruh pada menggunakan. Makruh di sini adalah makruh syar'an. Makruh seperti makruh daripada sudut syarak. Menggunakan syadidus sukhunah, air yang bersangatan panas. Air yang terlalu panas, wasyadidul burudah, dan air yang terlalu sejuk. Kedua-dua air ni makruh digunakan. Sebab apa makruh guna?
makruh guna di sini, makruh guna pada mana? Makruh guna pada badan. Makruh guna pada badan. Sebab apa makruh guna pada badan? Air yang terlalu panas dan air terlalu sejuk. Kerana payah, memberi sakit, memberi kesan pada mana kita nak meratakan air. Pertama, sebab sakit pada badan, syarak meraihkan badan. Yang kedua, masa kita nak perata air itu dalam bab wuduk, dalam taharah kita, maka di sana dia akan payah. Maka sebab itu dimakruhkan. Faham? والمشمس في جهة حارة في إناء منطبع. Baik. Yang keduanya, dan makruh juga watu wa ataf wa yukrahul musyammas, dan makruh juga air musyammas. Air musyammas yang mana air tadi tu, apa syarat air musyammas? Air musyammah ni sama ada air tadi qalilan atau kasiran, sama ada dia sikit ataupun banyak. Makruh. Makruh. Sebab apa? Sebab disebut dalam khabar, dia ini kemungkinan pada zan. Zan boleh mewarisi penyakit baras. Baras ni benda sopak. Kerana zan mewarisi sakit sopak, sebab itu hukum dia makruh. Adapun kalau yakin mewarisi sakit sopak, maka hukum dia jadi haram. Oleh kerana zan je bawa sakit sopak, sebab tu makruh. Faham tak? Kalau yakin, hak tu jadi haram dah. Sebab itu, ni orang akan tanya masalah. Kita balik kepada isu-isu semasa sikit. Orang kan kita biasa tanya masalah benda. Masalah, kalau air biar lama dalam kereta, dia akan bahaya kalau minum. Baik. Bahaya tadi zon ke yakin? Zon. Maka makruh je. Tapi kalau yakin, memang confirm, maka ketika itu jadi haram. Faham? Sambung. Fi jihatin haratin fi ina'in muntabi'ah, iaitu pada ketika mana dia panah dalam bekah yang menerima tempa. Ina'in muntabi' ni bekah yang terima tempa. Bekah terima tempa ni maksud dia seperti besi, tembaga, selain daripada mah perak. Mah perak, kalau air tadi dipanahkan di bawah matahari, di dalam emas ataupun perak, maka hak tu tidak menjadi masalah. Fi jihatin haratin, iaitu pada tempat yang panah, negara panah. Dia negara panah ni, ulama kata seperti Tihamah. Negara Tihamah, dia satu negeri, nama dia Tihamah. Adapun kalau negara sejuk macam bumi Syam. Syam ni kira bumi sejuk, tidak ada air musyammah di bumi Syam. Anda ingat masa ngaji dengan Fadilatul Syekh Syed Shaltu, Syekh Syed pernah sebut, Qahirah adalah negeri mu'tadil. Kalau Qahirah mu'tadil, Malaysia geli-geli lah. Maknanya benda, air musyammah tak berlaku di Malaysia. Sebab apa? Kerana tak cukup salah satu daripada 3 syarat. Kita sebut dah, syarat nak jadi air musyammah 3. Pertama, dipanahkan di bawah matahari. Yang kedua, di negara yang panah. Negara panah ni benda, Tihamah. Tidak berlaku di negara mu'tadil, kan seperti Mesir, ataupun negara yang sejuk seperti Syam, tak berlaku. Ataupun negara hak mu'tadi, tak berlaku. Negara mu'tadi Mesir, mu'tadi, tak berlaku. Dia hanya berlaku negara panah. Yang ketiga, mestilah berada dalam bekah yang terima tempa. Bekah boleh kita tempa, besi, tembaga, selain daripada mah perak. Mah perak tak jadi. Sambung. Maka makruh tadi tu, makruh guna pada badan anak Adam. Badan anak Adam makruh guna. Badan anak Adam makruh tadi guna pada badan anak Adam. Adapun guna pada tapi anak Adam hak hidup lah, anak badan hak hidup. Adapun guna pada anak Adam hak mati, hak tu berlaku khilaf di kalangan para ulama. Sama ada makruh ataupun khilaful aula. Hak tu berlaku khilaf di kalangan para ulama. Duna saubin, tidak makruh pada pakaian. Tapi ingatlah, pakaian ketika kering. Yang dipakai ketika kering. Kalau pakaian tadi kita pakai masa basah, hukum dia kekal makruh juga. Sebab apa? Sebab basah dia akan tetap kena pada badan.
Watazulu bitabrid. Maka hilanglah makruh tadi dengan bitabri, dengan disejukkan. Sejuk mana? Sejuk yang betul-betul sejuk, bukan sejuk yang hilang sikit-sikit je, tak memada. Faham tak? Faham. Baik. Tak ada guna. Dalam tu ada dunah. Minhaj dan dunah. Yang betulnya ada dunah. Itu sini watazulu al-karahat bitabrid. Dan ini watazulu bitabrid. Watazulu mana tu? Al-karahat bitabrid. Tak ada masalah pun. Kalau tu kena takdir. Kalau tak takdir, sama je. Fasal. Faslun fil ma'. Baik, tadi kita sebut makruh guna air yang terlalu panas, makruh guna air terlalu sejuk. Makruh juga guna air musyammah. Di sana ada lagi hak makruh, antaranya makruh kita guna air daripada tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti telaga daripada air kaum Nabi Lut, air negara Babil. Hak ni kan tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah. Maka tempat-tempat hak dilaknat oleh Allah ni makruh kita guna air, bahkan sebahagian ulama kata makruh kita guna tanah. Sebab Nabi SAW pernah larang seorang sahabat kerana masak guna air daripada tempat yang dilaknat. Nabi suruh makan unta je. Ni disebut dalam hadis jelah. Sambung. Faslun fil ma'il musta'mali. Maka ini fasal air musta'mal. Masuk perbahasan baru, air musta'mal. Air musta'mal ni benda ramai orang kita dia salah faham dengan maksud air musta'mal. Ada orang dia faham air musta'mal air yang semata-mata digunakan. Tak betul. Maksud air musta'mal air yang digunakan untuk mengangkat hadas ataupun menyucikan najis. Air yang digunakan untuk mengangkat hadas ataupun menyucikan najis. Sekiranya air tadi digunakan untuk basuhan biasa-biasa. Contoh, kita nak pergi makan. Nak pergi makan nasi, kita basuh tangan. Kita basuh tangan, air daripada lebihan basuh tangan kita kerana nak makan nasi. Hukum apa air tu? Air tu kekal mutlak. Sebab apa air tu mutlak? Sebab basuh tangan kita tadi bukan untuk mengangkat hadas ataupun menyucikan najis, tapi untuk makan. Makan, adakah niat untuk makan mengangkat hadas? Tak. Adakah menyucikan hadas? Tak. Faham? Baik, sudah makan kita basuh mula, ada minyak-minyak, kita basuh mula, air pun nitik. Baik, air tu hukum dia benda. Baik, nak hukum mutaghayyir ataupun tidak, balik pada kita ngaji tadi. Berubah banyak ke berubah sikit? Sekiranya berubah dengan berubah yang banyak, maka air tadi jadi mutaghayyir. Tapi kalau berubah dengan berubah yang sedikit, air tadi kekal mutlak. Ramai orang kita faham semata-mata pakar. Tak. Kita mandi biasa-biasa, mandi pagi biasa-biasa, tak pakai sabun. Air tak ada hukum dah, mutlak. Ini musim-musim kuarantin tak ada hui ke kawan mandi. Jimat air. Jelas dah. Sambung. La tasihhu at-taharah bil ma'il musta'malil qalil. Tidak sah menggunakan air yang musta'mal. Tidak sah taharah menggunakan air musta'mal. Sama ada air musta'mal tadi pada taharah tadi sama ada diiktibar oleh syarak ataupun tidak diiktibar oleh syarak. Dia masalah apa? Masalah iktibar dan iktibar ni, dia kerana di sana ada beberapa istisna. Istisna dia, contohnya masalah air wuduk mazhab Hanafi. Air wuduk mazhab Hanafi di sisi kita mazhab Syafi'i tak sah sebab ia tak niat ketika wuduk. Sebab bagi mazhab Hanafi, niat ketika wuduk bukan syarat sah, tapi syarat kamal, kesempurnaan. Baik. Jadi wuduk dia, air lebihan wuduk dia, adakah ketika itu air mutlak ataupun air mutaghayyir, air musta'mal? Dalam mazhab Syafi'i hukum musta'mal kau. Sebab di sisi syarat terima dia. Sambung. Al-qalil, yang sedikit. Kerana apa? Kerana air musta'mal kalau banyak, dok timbul isu musta'mal. Contoh, air hak lebih 2 kolah di masjid.
kita selang air wuduk kita lebih, kita selang, kita mandi wajib dalam tu pun, sebab lebih 2 kolah, air tadi tidak akan sekali-kali berubah jadi musta'mal. Kenapa? Air tadi lebih daripada 2 kulah. Lah, faham? Sambung. في رفع الحدث ولا إزالة النجس. Wala wa iza. Dalani wala. Wala. Dalani. Betul. Dalani wa izalati najas. Dia tak ada wa iza patutnya. Fi raf'il hadasi wa izalatin najas, iaitu yang digunakan air hak yang lebihan daripada air yang digunakan hak sedikit tadi tu digunakan untuk benda, digunakan pada mengangkat hadas ataupun menyucikan najis. Sebab apa? Berlakunya air musta'mal hanya pada 2 masalah ni. Tapi kita sebut dah, berlaku mengangkat hadas tadi pada basuhan wajib, basuhan sunat berlaku tak musta'mal? Tak berlaku. Contoh kita basuh muka pertama, air lebihan basuhan pertama hak tu basuhan wajib, maka air tu jadi musta'mal. Baik, kita pun ambil basuh kali kedua. Basuh kali kedua, air tu hukum dah mutlak. Sebab apa? Basuhan kedua bukan mengangkat hadas ataupun menyucikan najis, tapi syarat menyucikan najis tak dipak. Pertama, mestilah air najis tak ada. Hak ni balik pada kaedah-kaedah menghilangkan najis mula. Pertama, mestilah air najis tak ada. Kalau air najis ada, maka air tadi jadi mutaghayyir. Air tadi jadi mutanajis. Air tadi hukum mutanajis. Contoh mana? Ada tahi ayam stokor. Kita pun ambil baldi, kita pakai tuang gitu je. Zuh. Maka ketika itu air najis ada, maka air itu dihukumkan sebagai mutanajis. Syarat kedua, mestilah tidak bertambuh jirim air. Selepas kita basuh. Yang ketiga, tidak merubah sifat najis. Tidak merubah sifat air. Tidak merubah sifat air. Yang keempat, mestilah air tadi warid bukan maurud. Ni kena jelas sikit. Air tadi warid bukannya maurud. Apa maksud air tu warid bukan maurud? Gini. Maksud dia, sekiranya air datang ke atas najis, maka air tadi hukum dia musta'mal. Contoh mana? Kita ambil seluar yang kena air kecil. Kita pun letak dalam baldi yang kosong. Kita pun isi air dalam. Air datang ke atas najis. Itu dipanggil warid. Air itu warid. Maka ketika itu, hukum air itu jadi benda musta'mal. Tapi sekiranya najis datang ke atas air, kita ambil air sebaldi, kita pun ambil seluar yang kena air kecil, kita pun selang dalam. Ketika itu air maurud, air didatangi. Ketika itu dia akan menajiskan air. Faham? Sama. فإذا أدخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه. Maka jika memasukkan orang yang berwuduk tangannya ke dalam air yang sedikit. Air sedikit sini dengan makna kurang daripada 2 kulah. Selepas daripada basuh mukanya. Dengan benda, Roy? غير ناو للاغتراف. Kenapa dia niat ikhtiraf? Apa niat ikhtiraf? Niat sebagai pencedak. Maksud dia tak niat tangan dia ni sebagai pencedak. Ketika itu sara ma'ul musta'mal. Maka musta'malan, maka jadilah air itu air musta'mal. Sebab apa? Ya gini. Ketika mana kita nak basuh muka, maka tangan kita bukan sebahagian daripada muka. Maka ketika itu tidak menjadi masalah lah kita nak basuh tanpa niat pendayung, niat pencedak. Kita pun basuh. Sudah kita basuh muka, sama ada kita basuh sekali ataupun kita basuh 3 kali, kita niat nak basuh tangan. Ataupun kalau lepas 3 kali, kita tak niat pun nak basuh tangan. Ketika itu, kalau kita tak niat ikhtiraf, maka air tadi akan jadi musta'mal. Sebab apa? Kerana tangan kita ini adalah sebahagian daripada, tapak tangan kita ni sebahagian daripada tangan. Ketika itu dia akan memusta'malkan air. Faham? Cuma masalah niat ikhtiraf ini, niat pencedak ini berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i.
Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i kena niat ikhtiraf. Adapun pendapat dhaif mazhab Syafi'i seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, bagi orang awam dimaafkan. Untuk orang awam dimaafkan. Baik. Isu apa? Maka timbul masalah. Masalah apa? Baik. Kita kata bila kita celup tadi, air tu jadi musta'mal. Air tu jadi musta'mal. Sebab air tu kurang daripada 2 kulah. Baik. Boleh ke tak kita nak perhabis basuh tangan kita? Kata para ulama, boleh. Sebab apa? Selagi mana air tak pisah dengan anggota kita tangan ni, ketika itu boleh kita sambung perhabis. Cuma berlaku khilaf pada tangan hak selagi. Maknanya kita celup tangan kanan, kita boleh tak perhabis guna tangan kiri. Tangan kiri ni boleh tak kita basuh? Hak ni berlaku khilaf. Imam Ibn Hajar hukum satu tangan. Imam Ramli kata dia kira dua-dua tangan, satu anggota. Jadi walaupun akak ada tangan kanan, tangan kiri boleh sambung. Sebab dia kira satu anggota. Sambung. Sara al-ma'u musta'malan. Wal musta'malu fil masnun. Maka air musta'mal di sini pada lurah lah. Air yang digunakan untuk untuk benda-benda sunat. Benda-benda sunat tu ka ghaslati saniyati wasalisati, seperti membasuh kali kedua dan kali ketiga. Kita guna air basuhan, kita basuh pada basuhan kedua, basuhan ketiga. Basuhan kedua, basuhan ketiga itu bukan basuhan wajib, itu basuhan sunat. Maka hak tu tidak mengangkat hadas. Maka adakah jadi musta'mal? Tak. Sebab tu dia kata tasihhus taharatu bihi, sah kita taharah dengannya. Maksud dia, kita ambil air basuhan kedua, basuhan ketiga, kita tadah mula nak basuh tangan. Boleh ke tak? Boleh. Sebab apa? Kerana dia bukan air musta'mal. Baik. Setakat ni ada tak jelas mana-mana? Ada soalan setakat ni, fasal ni? Ya, dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah ni, walaupun kitab ni kitab barang, kita tak boleh nak pergi laju-laju tak? Sebab kitab ni benarnya payah kau. Ada soalan? Ada. Tak ada, kita sambung fasal seterusnya. Sambung. Faslun fil ma'in najisi wa nahwihi. Yanjusul ma'ul qalil wa ghayruhu minal ma'i'at. Maka menajiskan, yakni menjadi mutanajis, air yang sedikit. Ma'ul qalil, air yang sedikit. Air sedikit. Apa maksud air sedikit? Air yang kurang daripada 2 kulah. Wa ghayruhu, dan selain daripadanya air sedikit. Minal ma'i'at, daripada cecair-cecair. Cecair ni macam dia, seperti minyak. Ma'i'at ni cecair. Cecair macam dia, minyak. Lagi benda, air mawar, gula kawah, gulai. Okey, hak ni semua panggil ma'i'at. Ma'i'at, cecair-cecair, dia mengambil hukum air sedikit walaupun jumlahnya banyak. Ya, okey, kita sebut dulu. Air hak 2 kulah ni berapa? Sebahagian ulama kata 2 kulah ni 216 ataupun 217 liter. Ada sebahagian kitab sebut 220 liter. Ada sebahagian kitab sebut 230 liter. Ada berlaku khilaf. Baik, kita letak cecair, minyak. Ia tukang masuk nombor 1 Terengganu. Dia simpan minyak tu 300 liter simpan minyak. Tak ada kerjaan. Simpan minyak 300 liter. Baik. Cicak hak baru netah, 5 jam baru netah. Ia pun pergi berok dalam air minyak hak lebih 300 liter tadi. Apa hukum minyak tu? Hukum minyak tadi jadi mutanajis. Sebab apa? Sebab cecair, al-ma'i'at, cecair, walaupun banyak, dia mengambil hukum air yang sedikit. Maka air sedikit semata-mata jatuh najis, najis tadi akan menajiskan air yang menjadikan air tadi mutanajis. Jelas? Kalau binatang gula kawah tu tak payah. Hak tu mutaghayyir, hak tu suci tapi tidak menyucikan. Tak ada masalah. Sekarang ni sebab suci, tiba-tiba kerana jatuh najis, dah lah dak menyucikan, dak suci pula jadi segi.
Dia memang al-ma'iat memang dok menyucikan, tapi dia suci. Air mawar dia dok menyucikan, tapi dia suci. Tapi kerana masuk najis, dahlah dok menyucikan, bahkan dok suci. Faham? Sambung. Bimulaqatin najasah. Maka jadi najis tadi tu guana dengan semata-mata jatuh najis. Air yang sedikit, yang kurang daripada 2 kulah, kita sebut kurang daripada 200 liter tadi, ataupun cecair sekalipun banyak, dia akan jadi najis semata-mata masuk najis ke dalamnya. Faham? Baik. Wa yustasna masailu. Maka dikecualikan beberapa masalah. Dikecualikan beberapa masalah pada mana? Pada air yang sedikit dengan ma'i'at tadi. Beberapa masalah. Benda masalah tu Mala yudrikuhu taraf. iaitu benda yang tidak dapat dicerak dengan mata hak zahir. Mata hak mu'tadil lah. Contoh mana? Lalat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalat kan dia ada kaki. Dia pun singgah di lalat tadi singgah dekat najis. Kita baru tengok ni bukan masalah kotor tak kotor, ni masalah nak bahas hukum. Minta maaf lah. Contoh kita buat masalah lalat. Dia tengok lembu baru berak sejam. Tak apa sejam, baru 5 minit. Tahi tu basah lagi. Dia pun pergi ingat di tahi, dia pun ingat di air kita. Air ni kurang 2 kolah. Baik. Memanglah di kaki lalat tadi akan ada najis. Lepas kat lalat tadi dia buat benda kalau kapal terbang tu dia main dari dia tak selang lah. Jadi kapal lalat tadi dia main kaki dia seru atas air kita. Maka apa hukum air tadi? Air tadi kekal mutlak. Sebab apa? Sebab tak nampak pada mata zahir. Tak nampak pada mata zahir. Cuma di sini ada khilaf sikit lah Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ramli mengitlakkan semata-mata tak nampak pada mata zahir. Imam Ramli kata. Cuma Imam Ibn Hajar dia istisna kalau najis tadi najis mughallazah. Najis tadi kalau najis mughallazah, najis babi, najis anjing, dah selain daripada najis anjing ataupun najis babi, hak tu sekiranya tak nampak pada mata zahir. Tapi kalau nampak pada mata zahir, hak tu tak timbul isu lah. Jelas. Sambung. Wa maitatun la dama laha sa'ilun. Dan juga dimaah juga dimaah juga pada masalah bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Binatang dia semut bangkai yang tidak mengalirkan darah. Maka apabila dia jatuh sendiri, bangkai itu jatuh sendiri dalam air kita, hukum dia hukum dia dimaafkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Timbul isu di sini. Orang tanya masalah. Ustaz, dah kalau kita tak tahu bangkai tadi ngalir darah ke tak ngalir darah? Syok. Ngalir ke tak ngalir? Maka kata para ulama, hukum dia kembali pada hukum asal air, iaitu suci. Jelas. Hukum dia kembali pada hukum asal air, iaitu suci. Selagi kita kena faham, dia akan menajiskan air. Tapi ingatlah, dia mesti masuk sendiri. Bangkai tadi mesti masuk sendiri. Tapi kalau kita buat masuk, kita gerang ngebakar semut, semut mari, kita pun kenyek dah sini, mapuh dah. Gerang, kita pergi selang dalam air, dia mapuh dah. Hukum bakar, kita selang. Maka sebab kita selang, dia jadi mutanajiskan air. Tapi kalau kita selang tadi ketika semut tu hidup, ketika semut tu hidup, maka ketika itu air tu kekal jadi suci.
ia mampu bukan kerana dia mampu sebab bobok. Bobok ni bahasa Terengganu. Lemah dalam air. Jelas dah. Sambung. Illa in ghayyarat Melainkan tidak dimaaf pada bangkai hak dak mengalir darah tadi, in ghayyarat, sekiranya dia merubahkan air. Kalau merubahkan air, maka dak maaf. Masuk semut tadi spesies baru. Bangkai dia masuk berubah air. Jadi merah. Tu dak maaf. Au turihat, ataupun kita lepas. Kita lepas pun dak maaf kok. Tapi ulama kata lepas tadi sama ada hak mukallaf ke hak dak mukallaf ke, budak anak kita, umur anak kita. Contohlah benda kata anak kita umur baru setahun lebih, ia ambil bakal semut, ia gitok dalam air kita baik. Air tak dihukum dia kekal mutanajis. Sebab apa? Sebab buat masuk. Ada pun kalau disebabkan angin, hak tu dimaaf. wa famu hirratin tanajjasa thumma ghabat wahtumila bulughuha fi ma'in kathirin. Baik, ini masalah baru ni. Masalah baru dia. Wa ataf. Ataf pada mana? Dimaafkan pada mulut hirrah, mulut kucing. Ni biasa kita, masalah ni biasa disebut dalam kitab-kitab fiqh yang mutawalat. Disebut mana? Masalah mulut kucing yang najis. Contoh mana? Dia ni pergi makan bangkai tikus ataupun bakar katak. Mulut dia najis kan? Summa ghabat, kemudian dia ghaib, dia hilang sekejap. Wahtumila ulughuha fi ma'in kasin. Ada ihtimal dia pergi basuh mulut dia dalam air hak banyak. Ulama kata sekalipun ihtimal tu ihtimal yang jauh. Maknanya macam payah je kucing ni pergi basuh mulut ya ustaz. Sekalipun gitu ihtimal tu ihtimal yang jauh, kata para ulama dihukumkan kekal. Air tadi dimaaf. Maksud mana? Kita nampak kucing. Ni masalah, nak taswir masalah ni. Kucing, ia gigit makan bangkai. Lepas tu, dia hilang sekejap. Kat rumah kita tu ada sungai. Belakang rumah je. Tiba-tiba, jumpa, ia mari. Mari tu ia nak minum dalam air kita. Baik, ketika ia minum, adakah air tu jadi mutanajis? Tak, sebab ada ihtimal. Walaupun, tak wajib pun kita pergi cek dia. Kalau kita tanya, waduh lah. Kucing dia basuh mulut tak? Waduh. Jangan buat pelik tak? Jelas dah. Sambung. Wa kadzalika as-sabiyyu idza tanajjasa thumma ghaba wahtumila taharatuhu. Baik. Begitulah juga budak. Idza tanajjasa, ia ni ada najis. Summa ghaba, kemudian ni ghaib. Wahtumilat taharatuhu, ada ihtimal ada orang pergi basuh najis dia ke. Tu contoh budak ia mutah. Lepas tu hilang sejak mak dia ambil. Bini kita ambil, cik. Bini kita ambil. Lepas tu kan, mari dia pun ngakak mula. Nak ke ayah kat mana-mana pun. Ayah baik, cerita Allah. Kemudian mari tu dia nak minum dalam bekas kita. Baik, adakah menajiskan? Tak. Yalah. Sebab apa? Ada ihtimal untuk dia ni pergi basuh. Wal qalilu min dukhanin najasah. Dan juga dimaaf juga, maaf pada mana ni? Yakni tidak memberi kesan sedikit daripada debu-debu najis. Dukhan ni debu lah. Nak terjemah debu ke? Nak terjemah dah debu lah. Asap. Boleh lah terjemah asap. Asap, ya betul-betul. Dukhan ni asap. Dan juga sedikit daripada asap najis. Jadi gini, asap ni hukum dia boleh jadi najis. Masalah mana? Gini. Kalau berlaku kan di kampung-kampung, dia bakar najis. Kalau bela kambing, bela lembu, petang-petang dia bakar. Dia bakar rupuk, dalam tu sekali tu ada najis sekali. Dia bakar sekali najis. Sebab kalau dia biasa orang kebun ni,
dia akan bakar najis. Sebab supaya kek kalau buat baja, tak menyebabkan tumbuh rupuk. Sebab lembu, kambing makan rupuk, takut ada benih-benih tu dalam tahi dia. Jadi dibakar. Jadi tak akan tumbuh rupuk kalau kita guna baja tu. Baik, bila bakar, asap yang hasil daripada benda najis, asap tu najis. Asap tu najis. Baik, kena pada pakaian kita hak basah. Adakah dia menajiskan? Tak. Dia tidak menajiskan. Sikit atau banyak? Banyak tak ada khilaf. Wal yasiru Macam gitu kok, macam ketung. Ketung waktu big. Adakah seluar kita basah? Adakah dia menajiskan? Tak. Jangan pelik dah. So, wal yasiru min asy-sya'ri najisin. dan juga sedikit daripada bulu-bulu yang najis. Selain daripada orang menunggang lah. Kalau orang menunggang, dia maaf walaupun banyak. Dia gini, bulu hak najis. Bulu najis ni guna, iaitu bulu-bulu binatang yang dia ni tidak boleh makan. Bulu kucing, mana boleh makan. Jadi benda hak gugur daripada dia tu najis. Adapun kalau boleh makan, bulu tu hukum suci. Contoh mana? Kambing, kan boleh makan. Bulu tu dah hukum najis. Kalau kucing, dah boleh makan. Bulu tu hak gugur daripada dia, hukum najis. Baik, sekiranya sedikit, maka dimaaf. Kalau sikit, maka hukum maaf. Adapun kalau banyak dia tak maaf. Kalau banyak, dia tidak maaf. Kalau banyak, dia akan baju kita tak boleh bawa dalam sembahyang. Tak boleh bawa dalam sembahyang. Melainkan orang yang menunggang. Contoh masalah menunggang keldai. Orang menunggang keldai, walaupun banyak dia jubah dia bulu keldai, hukum dia maaf. Sebab keldai ni haram makan. Bulu dia hak gugur tu najis. Sebab dia menunggang, maka dia dimaafkan. Sama juga orang yang memang kerja dia jaga kucing je, maka maaf kok. Oh, kalau selalu dia dengan kucing tu dia maafkan. Dia kalau kata banyak tu kena. Sikit banyak balik pada uruf. Sikit banyak sini balik pada uruf. Wal yasiru min ghubaris sirji. Sini baru, dan sedikit daripada debu-debu baja. Kan baja kan daripada najis. Kita pun baja tu debu tu naik. Debu tu debu najis. Adakah dia menajiskan baju kita? Sedikit dimaaf. Wala yunajisu ghubarus sirji a'dha'ahu ar-ratbah. Bahkan tak menajiskan juga debu-debu baja tadi anggotanya dan juga pakaiannya walaupun basah. Tapi syarat dia sedikit lah. Sambung. Faslun, fasal baru. Okey ke huraian gini? Okey dah huraian gini dah. Sikit-sikit ya. Hari ni perhabis bab air okey dah. Esok bab ijtihad. Sambung. Faslun fil ma'il kathir. Masalah air banyak. Air banyak ni maksud dia lebih 2 kulah. 2 kulah ni berapa? Setakat kajian ana. Ana temu dalam beberapa kitab fiqh. Kalau kitab-kitab Jawi lama biasa dia sebut 216 ataupun 217 liter. Air banyak. Air 2 kulah. Dalam kitab Hawashi Al-Fatani, terjemahan Muqaddimah Hadramiyah oleh Baba Abu Qutaibah, dia sebut 220 liter. Dalam kitab Idaman Penuntut dan sebahagian fatwa-fatwa di Malaysia disebut 2 kulah 230 liter. Ada sebahagian kitab anda temu antaranya kitab Al-Mu'tamad dia sebut 280 liter. Ala kulihannya mudahnya kita sebut air 2 kulah ni ataupun air yang dihukumkan banyak oleh syarak lebih 200 liter. Faham? Okey, baik timbul isu 2 kulah tadi adakah wajib tahdidan ataupun takriban? Wajib tepat ke wajib boleh hampir-hampir, kata ulama takriban, hampir-hampir. Faham? Hampir. Sambung.
وإذا كان الماء قلتين. Dan sekiranya air itu lebih 2 qullah. Anak kena beringat sikit dah. Kena sebut sikit. Bila sebut 2 qullah, jangan orang kita faham 2 teh kolah gabung jadi se. Ni kadang-kadang orang tua-tua ada dia pegang. 2 teh kolah jadi gabung jadi se. 2 kolah. Ambil mana lagu tu? 2 qullah. Qullah ni adalah sukatan orang dulu. Kita ni tak pakai dah qullah. Orang lain ni pakai liter, mililiter. Dulu qullah, 2 qullah. Mari orang Terengganu 2 kolah. Hak tu ada orang pegang 2 kolah dengan makna 2 teh kolah gabung jadi se. Jangan faham gitu. Faham? Pemahaman yang seperti itu adalah silap. Sambung. فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه. Dan tidak jadi najis semata-mata jatuh najis dalamnya. Berbeza dengan air sedikit. Air hak sedikit, bila jatuh najis, berubah sifat ke tak berubah sifat, semata-mata jatuh, menajiskan. Adapun air yang lebih 2 qullah, dia akan jadi najis apabila illa melainkan إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا. illa melainkan berintaghayyara sekiranya berubah ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihu atau rasanya, walau taghayyuran yasiran, walaupun berubah sikit. Berbeza kalau campur dengan benda suci. Campur dengan benda suci disyaratkan berubah banyak. Kalau campur dengan benda sedikit, kalau campur dengan benda najis, sedikit pun menjadikan ia najis. Faham? Sebab apa? Sebab Nabi sebut iza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmilil khabas. Dalam hadis lain Nabi kata sekiranya berubah sifat, maka dia akan menajiskan air. فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهورا. Sekarang ni dia nak bahas pula isu baru. Isu dia, sekiranya air tadi lebih 2 qullah, dia jadi najis apabila berubah sifat. Baik, dah macam mana nak suruh jadi suci mula? Maka jawab pengarang, fa in zala taghayyuruhu, sekiranya hilang perubahan tadi, perubahan sifat dengan makna berubah, hilang perubahan warna, bau ataupun rasa, hilang tadi binafsi, dengan sendirinya. Hilang dengan sendiri maksud mana? Kita biar lama. Au bima'in, ataupun dengan air. Maksud mana? Kita tambah. Maka hilanglah sifat najis. Tahura. Jawab dia jadi suci. Contoh, kita buat masalah. Masalah mana? Kita buka pai air rumah. Tiba-tiba, Masya Allah, bau busuk, bau bakar. Naik atas sutuh. Tengok taki air kita, lah tikus mapuh dalam. Kita pun buang bakar tikus, kita pun buka. Gi rumah kawan sebelah, gi Amman ke, gi Mafra' ke, gi Muqtah ke, gi jalan. Seminggu baru balik. Balik-balik tu, tengok air tadi, hilang dah sifat dia. Sifat bau najis, rasa najis, hilang dah. Maka ketika itu jadi suci. Baik, maksud hilang bau, rasa, warna. Bila sebut warna, zahir. Tengok warna air bersih. Maka bau hidung. Rasa bukan pakai tangan. Rasa pakai lidah. Kalau gamuk terah. Dia Kalau tak buang pakai tikus tu tapi hilang. hak tu ada khilaf. Buang. Keluar daripada khilaf. Contoh, babi sekumpulan buat lawatan sambil berjalan ke tengok kolam renang. Babi kan, dia kata musim kuarantin ni, dia kata bukan aku kena kuarantin, manusia kena kuarantin. Dia pun buat rombongan sambil berjalan. Dia kata musim lain payah dah. Dia pun berjalan-berjalan, dia pun tengok kapal, dia pun tengok kolam renang, dia pun buat squat rentang, berenang ramai-ramai, latihan aerobatik. Ada buat butterfly, ada buat squat rentang. Maka berenang. Dia kejut tengok kita, dia pun lari. Kita pun tengok air tadi. Okey, kita ukur najis lalu ke? Tak, kena tengok dulu sifat. Kita pun bau okey.
Bau air okey. Tengok warna, jernih molek. Pakak kena rasa kena togok ah. Dia pun rasa jenis lagu berani sikit. Jenis-jenis huruf F ni biasa berani. F. Dia pun F. F apa lah. Dah kena sebut live. Dia pun rasa. Dia pun togok tu. Sedap lah. Dah hilang. Rasa biasa je. Maka hukum air tu suci. Tapi kalau berubah, maka air tu jadi mutanajis. Itulah dah. Lambat selesai ni. Itulah sambung. Tengok dah jumpa suka kuat. Au bimiskin. Au bimiskin, au kaduratin, au kudurati turabin. Jawapan ya? Fala. Adapun sekiranya air tadi hilang sifat-sifat najis. Hilang sifat-sifat najis dengan bimiskin, dengan kasturi. Asalnya bau najis ada. Dia pun pergi letak air minyak kasturi. Bila minyak kasturi itu, hilanglah bau najis. Sebab ada bau kasturi. Ataupun tadi warna najis. Dia pun ambil tanah dia letak. Maka berubah je jadi keruh kerana tanah. Maka ketika itu fala, yakni tidak jadi suci. Sebab apa? Kerana dia menutup sifat najis, bukan menghilangkan sifat najis. Faham? Dia kena tiga-tiga sifat tu, dia kena pastikan tiga-tiga tu lah. Ya, kena pastikan tiga-tiga sifat tu hilang. Ada salah satu jadi. Kalau salah satu tak memada, mesti hilang ketiga-tiga. Baik. Ni dia sebut kalau air banyak, dah air sedikit mana? Air sedikit dia akan menjadi suci apabila kita tambah jiring ke panggil benda. Liter air tadi biar cukup 2 kulah. Contoh, air mutanajis ada sebaldi. Kita pun pergi kat kolah masjid buat kerja. Ia pun curah dalam kolah masjid. Tapi syaratlah bila tok tadi tak merubahkan air hak dalam kolah tu. Air tu kekal. Dia pun tuang. Maka air tadi jadi suci. Walaupun air mutanajis. Dia pun cedok mula. Boleh tak? Boleh. Ataupun dia ada air mutanajis. Ada 20 baldi. Dia pun kupur satu tempat dalam satu bekas lebih 2 kulah. Maka air tak dihukum dia jadi suci. Tapi dengan syarat tidak merubah sifat air. Faham? Wal jari karraki. Dan air yang mengalir seperti air yang tenang. Hak ni masalah ni kena terang. Cuba padang. Cari pemadam. Cuba padang. Baik, kita sebut sini benda air yang mengalir seperti air yang tenang. Maksud apa? Dihukumkan air mengalir tadi, dihukumkan dia cukup dok 2 kulah. Baik, nak hukum air yang mengalir tu cukup 2 kulah guna. Disebut dalam kitab I'anatul Talibin, kita kira alir panggil ni? Alur air. Alur air. Kan air kan dia ada alur dia kan? Dia ada alur, dia ada aluran dia tu. Maka dihukumkan. Yakni ni contoh ni tebing. Ni tebing. Anda bukan jenis pandai lukis, ni tebing. Ni tebing. Baik. Maka satu alur ni satu alur. Ni satu alur. Ni alur pertama, ni alur kedua, ni alur ketiga. Ni alur keempat. Dia aluran tu, alur tu, setiap alur tu kita ambil dia. Daripada tebing ni kepada tebing ni, lepas tu diukur sampai ke dalam, diukur panjang, lebar dan dalam. Faham? Diukur tadi tu,
Ni panjang, lebar dan dalam. Baik, ukur panjang, lebar dan dalam itu cukup dok air tadi 2 kullah. Sekiranya cukup air 2 kullah, maka dia ambil hukum air 2 kullah. Kalau air tu dok cukup 2 kullah, maka dia ambil hukum air yang sedikit. Faham? Baik, timbul masalah. Masalah mana? Baik, timbul masalah. Masalah mana? Dia akan timbul sini 2 masalah. Najis bergerak bersama air dengan najis tetap di tempat ni. Ada 2 masalah sini. Pertama, najis tak dia bergerak. Maksud mana? Dia gerak, dia ada najis. Ni. Dia sekiranya sekiranya tidak cukup 2 kullah. Isu dia tak cukup 2 kullah. Kalau cukup 2 kullah, maka tak ada masalah. Ni najis tadi, air tadi tak cukup 2 kullah. Kita kira satu jaraya ni tak cukup 2 kullah. Sikit. Maka najis bergerak bersama air. Sekiranya najis bergerak bersama air, maka menjadi najis di tempat, menjadi mutanajis. Menjadi mutanajis di tempat najis itu berada. Suci tempat sebelum atau selepas najis itu lalu. Ada sealun tu najis tak? Ya, satu alur tu najis. Faham? Ada contoh najis duduk sini. Sebab najis tu gerak, maka hak ni suci. Kek najis tu pindah di sini lah. Maka sini najis, sini suci. Faham? Ada pun kalau najis tak ditetap, contoh dia duduk sini, kekal sini. Maka di sini najis tempat tempat beradanya najis tersebut dan selepasnya menjadi suci kembali sekiranya air berkumpul di tempat dua kullah. Gini, kalaulah najis tadi kekal, contoh kekal sini, maka barang yang selepas daripada air tu, lepas tu semua jadi najis lah ke? Adapun tempat selepas suci. Hak ni timbul isu 2 kullah, kurang 2 kullah. Kalau lebih 2 kullah dah timbul. Ia akan jadi suci mula dia sampai kat tempat hak lebih 2 kullah. Contoh sini lebih 2 kullah. Tempat kelima ni 2 kullah. Sini najis kekal sini, dekat di batu. Maka hak ni jadi najis. Jadi praktikal saya ni suka lah. Maka sini hukum dia najis. Adapun sini jadi suci balik. Faham? Faham dah? Okey. Okey, sambung. Ya, juga tu macam mana kita nak buat? Contoh macam dalam baldi kan. Baldi dah timbul isu, ni sungai. Oh, semua. Air mengalir. Mana ada timbul isu kalau air mengalir dalam ni isu air mengalir.
parit ke, sungai ke. Air yang tenang tu maksudnya macam mana? Air tenang, air hot dog mengalir. Macam baldi, koloh. Faham? Tu al-jari karrakin macam mana? Air hot mengalir seperti air tenang. Pada sudut hukum, kalau sedikit, 2 kulah. Kalau air sedikit, semata-mata masuk najis. Kalau air banyak, berubah sifat. Hak ni tak timbul air hak tenang. Hak masalah anak baru bagi ni, hak ni sekali air banyak. Hak Hafiz buat nota balik, lepas tu post dalam grup ataupun siapa-siapa ke. Mana tahu esko BKP air kita, Maulana Ikhwan. Itu tak tengok lagi nota Ustaz Ikhwan itu, insya-Allah. Kalau nota Ustaz Ikhwan. Okey, sambung. Wal qullatan 500 ritlin. Orang ni baca jadi ketol. Baik. Maka dua kulah. Bila kita sebut dua kulah ni berapa? 500 ritil. 500 orang panggil dia kati. 500 kati Baghdad takriban hampir-hampir. Baik. Bila sebut hampir-hampir, boleh kita kata tadi 500 kati. Hampir-hampir. Dah hampir-hampir tu boleh kurang berapa, Ustaz? Kata ulama boleh kurang 1 ataupun 2 kaki. Tapi kalau kurang lebih daripada 2, yakni kurang 3, maka hak tu dihukum tak sampai 2 kulah. Tapi kalau kurang 2 ataupun kurang 1, masih hukum 2 kulah. Fala yadurru nuqsan, ni sebutlah ni. Fala yadurru, tidak beri mudarat. Nuqsan, kurang ritlaini, 2 kaki. Yakni benda 498, tak apa. Wa yadurru, dan beri mudarat nuqsanu aksar, beri mudarat kalau kurang lebih. Contoh mana? 497, kurang 3 lah, beri mudarat. Baik, sambung. Wa qadruhuma bil misahah fil murabba'. Maka diukur dengan ukuran pada murabba', segi pak tepat. Segi pak tepat. Zira'un wa rub'un tulan wa 'ardan wa 'umqan. Zira'un, ni satu zira'. Wa rub'un, satu hasta tambah 1/4 hasta. 1 hasta 60 cm. 1/4 15, jadi 75 cm. Tulan, panjang, ardan, lebar, umqan, dalam. Sambung. Wa fil mudawwar kal bi'ri. Dan juga benda hak apa ni? Panggil dia bulat. Silinder. Seperti kalbiri, seperti telaga. Maka hukum dia Zira'an umqan wa zira'un 'ardan. 2 zira' dalam dan 1 zira' ardan. Masalah pada bi'rin ada khilaf. Hak ni tak apalah. Disebut gini, kalau dalam Fathul Mu'in sebut lain. Hak tu lah. Zira apa ni? Hak ni atas kau ni zira' adami lah ke. Wa tahrum. Dah bukan. Zira'an umqan bi zira'in najjar. Zira' ni panggil dia. Zira' najjar ni panggil dia. Ia pengukur orang buat kerja tu lah. Sesiku orang buat kerja. Sama. Wa tahrumu at-taharah bil ma'il musabbali lisyurbi. Dan haram bersuci dengan air yang dicuri untuk minum. Air musabbal, air yang dicuri, air yang dirompak, hak tu haram buat taharah. Tapi kalau buat taharah juga sah tak taharah? Sah. Faham? Baik. Faslun, pasal lagu. Bukan ayat diwakafkan. Air yang diwakafkan untuk minum. Air yang diropok, air yang dicuri untuk wakaf untuk minum. Hak tu sah taharah, tapi hukum dia haram. Musabbal ni air yang sabil, air yang diwakafkan, silap. Musabbal ni air yang diwakafkan. Faslun Faslun fil ijtihad. Fasal ijtihad ni kita sambung so, sebab
Ijtihad ni dia ada syarat dia, insya-Allah esok ana akan terang syarat-syarat dia. Ada kalau dalam sebahagian kitab sebut 4, ada sebahagian kitab sebut 6 syarat dia. Insya-Allah kita akan sambung esok. Wallahu a'lam. Ada soalan? Bab ijtihad, lepas tu bab awani, bab kafkah ni wasail bagi wasail. Ada soalan? Kan? Nak tanya, ada persoalan boleh habiskan basuhan tangan ketika air jadi mustakmal, terpakai juga ke untuk basuhan kali kedua dan ketiga, atau terpakai basuhan kali pertama sahaja? Tak faham soalan. Pada persoalan boleh habiskan basuhan tangan ketika air jadi mustakmal. Basuhan kedua ataupun basuhan ketiga boleh leka. Basuhan pertama boleh, kedua boleh, ketiga boleh. Sebab dia kira satu anggota. Ada soalan? Ada soalan dah? Baik, kita jumpa esok hari insya-Allah pukul 11 pula. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.